Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Seperti biasa kita mulakan pertemuan pengajian berkitab kita pada malam ini dengan terlebih dahulu membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. وبعد، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله مولانا الكريم. Seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tunku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah
Tuan-tuan dan juga puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan izin dan inayah juga taufiq dari Allah buat sekalian kita malam ini. Sekali lagi kita diizinkan untuk bertemu bagi meneruskan bicara pengajian berkitab kita, menerusi perbahasan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, yang malam ini hadza wabillahi taufiq kita tiba membicarakan hadis yang ke-16, hadis yang ke-16 di bawah tajuk hakikat ilmu. Hakikat ilmu. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu thalathah wa ma siwa dhalika fadl ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw faridatun 'adilah. Akhrajahu Abu Dawud. Artinya daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu thalathah, hakikat ilmu itu tiga perkara. Hakikat kepada ilmu itu tiga perkara, maka yang lain daripadanya wa ma siwa zalika fadl, maka yang lain daripadanya, yakni yang lain daripada tiga perkara itu adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya, yakni membawa maksud bukanlah keutamaan yang utama, bahkan dia merupakan kelebihan sahaja bagi seseorang sekiranya memperoleh apa yang lebih daripada tiga ilmu itu. Ayatun muhkamatun, pertama ayat yang jelas, ilmu yang melibatkan perbahasan ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan, yakni yang diamalkan. Dan yang ketiga, au faridatun adilah, kewajiban yang adil. Muslimin mukminin yang berbahagia rahimakumullah, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, riwayat yang dibawa pada malam ini menceritakan dan menyatakan hakikat ilmu yang sepatut-patutnya jadi buruan kita, jadi keutamaan kita daripada bab-bab lain yang banyak itu. Walaupun ilmu itu mencakupi pelbagai bidang urusan keperluan, tetapi yang paling mustahak dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan, tiga yang paling utama. Nabi kata al-ilmu salasah. Yang pertama yang melibatkan ayat Al-Quran dan apa yang berkait dengan Al-Quran itu. Karena apa yang datang daripada Quran itu qat'i, thabit, tidak ada syak dan tidak ada keraguan. Nah, dan paksi kebenaran Al-Quran itu adalah sumber agama kita, rujuk agama kita, perlembagaan agama kita yang kata Quran ini.
Maknanya sesiapa yang melibatkan dirinya dengan hal yang melibatkan Al-Quran, sama ada melibatkan ayat-ayat Al-Quran, sama ada melibatkan makna-makna Al-Quran, sama ada hukum hakam yang keluar daripada Al-Quran, itu tidak pernah akan rugi. Tidak pernah akan rugi. Bahkan dia bawa kebaikan dalam menyuluh kehidupan dunia sampai akhirat. Ini ilmu yang paling utama yang melibatkan ulumul Quran. Termasuklah dalam ilmu tajwid, yang melibatkan hukum hakam, qiraatul Quran, wa ma yata'allaqu bih, dan apa yang berkait dengan ilmu Al-Quran itu. Sehingga bab tafsirul Quran, hukum hakam yang diistinbat, yang dikeluarkan daripada Al-Quran, yang datang daripada ahlul ilm ataupun ahli ilmu itu, merujuk kepada para ulama. Maka di sini tercabanglah ilmu-ilmu yang lain yang disebut, yang dibahas oleh para ulama, apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang utama. Siapa pun kita, tuan-tuan, apa kerja buat kita pun atas muka bumi ini, mustahak, sejauh mana pun mustahak kita di atas dunia ini, seorang pun tak boleh lepaskan diri daripada Al-Quran. Jangan kata, aku ni dah sibuk bab-bab urusan bagian-bagian atas muka bumi ni. Bab dunia aku ni orang tumpuan, bab dunia ni aku ni orang pakai, aku ni orang mustahak. Tuan-tuan, apa pun kelebihan dunia tuan-tuan dan juga puan-puan, tak boleh jahil urusan Al-Quran. Tak boleh tak ambil kisah bab Quran. Tuan-tuan nak jadi apa pun, nak jadi pakar apa pun atas muka bumi ni, atas dunia ni, tetap kena mengerti dan mengetahui Al-Quran. Dan kelebihan yang kita ada di dunia ini, kita tak boleh guna pakai untuk menjawab soalan di akhirat. Kenapa kita gagal memahami Quran? Kita tak ada jawapan di sisi Allah. Sesibuk mana pun kita atas muka bumi ini, semustahak mana pun kita, sehebat mana pun kita, setinggi mana pun jawatan kita, sebanyak mana pun harta yang mampu kita kumpul, benda tu tak boleh menutup persoalan yang melibatkan kita dengan Al-Quran. Ini satu yang paling utama dalam bab ilmu yang melibatkan hukum hakam Al-Quran. Au sunnatun qaimah, yang kedua melibatkan hadis. Hadis peranan dia menterjemah, menerangkan, menghuraikan, mendetailkan apa yang datang daripada Al-Quran itu. Sebab itu Quran dan sunnah, bahkan Nabi SAW sendiri pun mengakui, selagi mana umatnya berpegang kepada dua pusaka ini, dua tinggalan ini, Al-Quran dan sunnah, dia tak akan sesat selama-lama. Biarlah dia hidup di zaman mana sekalipun, dia tidak akan tetap, dia tidak akan sesat, walaupun sekitar sekelilingnya telah pun sesat dalam pautan-pautan dunia terhadap mereka itu. Ini penting, ilmu yang melibatkan Quran, ilmu yang melibatkan perbahasan ilmu hadis, termasuk apa yang kita bicarakan saban bulan di sini. Baik. Au faridatun adilah, perbahasan ilmu yang melibatkan apa yang kita duk amal selama ni. Duk bahas bab solat, yang Ustaz Izzat Hambali duk bahas al-qawlu tam tu, bab-bab permasalahan yang keberangkalian boleh berlaku dalam salat jamaah. Yang kita bahas bab Ramadan, bab puasa, bab saum, bab siyam, yang melibatkan bab haji umrah, yang menjadi keutamaan dalam amal kita. Itulah yang utama dalam kehidupan kita sebenarnya. Lebih utama sekiranya amalan itu yang sering kita buat, lebih-lebih utama kita bahaskan dia.
supaya amalan yang sentiasa kita buat itu sempurna di sisi Allah. Itu tak kata nak bahas apa bab sembahyang duk buat dah. Nak bahas apa bab puasa duk buat. Duk buat apa? Nak tahun. Tu dia keluarlah tu. Tiap tahun. Duk bahas apa lagi? Zakat duk keluar sedia. Duk bahas apa lagi? Umrah tiap tahun duk pergi. Ni kawan baru balik contoh dalam berapa bulan ni nak pergi pula ni bulan 3 ni. Sonok saya. Itu pergi bawa keluarga, 5 beranak. Ni pergi dengan isteri dia saja. Allahu akbar kabira. Murah rezeki sungguh dia. Teringat ustaz, teringat nak pergi pula. Nak puasa 2 minggu di sana. Semalam saya sembang di Sungai Lentang, sedekah, ulu sedekah. Tu imam, mantan tuan imam di situ pun nak pergi juga dalam Ramadan ni. Dan untuk rekod, mantan tuan imam Sungai Lentang ulu sedekah ni tiap-tiap tahun akan puasa di Mekah Al-Mukarramah. Saya kata kalau satu tahun tu imam tak pergi, tu imam rasa apa? Dalam isu jatuh yang mata ni. Tak tahu nak habaq dengan saya. Tapi setakatlah tiap-tiap tahun, kecualilah tahun Covid hari tu ya. Kan yang tutup visa umrah tu. Hak tu je tak pergi. Sebelum tu, selepas tu, dan termasuklah Ramadan nak masuk ni insya-Allah. Di sanalah puasa saya, dia kata. Hak ni yang kita nak bahas ni, hak jadi amalan harian kita. Jadi melibatkan Quran, melibatkan hadis, dan melibatkan amalan yang sering kita lakukan. Inilah keutamaan perbahasan kita. Di dalam kitab yang asal ada dibuat keterangan seperti berikut. Al-ayatul muhkamatu hiya allati la ishtibaha fiha wa la ikhtilafa wa ma laysa bimansukh. Wa sunnatul qa'imah hiya daimah al-mustamirah allati al-'amalu biha muttasilun la yutrak. Wal fariidatul 'adilah hiya allati la jawra fiha wa la haifa fi qada'iha. Artinya, yang dimaksudkan dengan ayat muhkamah itu ialah ayat yang tidak ada apa-apa kesamaran di dalamnya dan tidak ada khilaf padanya dan juga ia tiada mansukh. Dan yang dimaksudkan dengan as-sunnah al-qa'imah itu ialah sunnah yang berterusan pengamalannya tanpa ada henti dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-faridah al-adilah itu ialah kewajiban yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula tiada ada kesan buruk bila dilaksanakan. Maksud dari 3 perkara ini ialah ringkasan dari segala tujuan pengamalan syariat Islam di atas muka bumi ini, kerana sesuatu hukum itu tidak tegak kecuali, saya ulang ni, kerana suatu hukum itu tidak tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata atau dengan berdasarkan hadis yang kuat, dan terhindar dalam pelaksanaannya itu daripada apa-apa yang dapat menyebabkan kemudaratan. Makna apa yang datang dari syariat, baik daripada Qurannya, baik daripada sunnahnya, apa yang berkait dengan kedua-duanya, yang akhir jadi hukum kepada kita, inilah yang paling utama dalam bab pengajian ilmu kita, berbanding pengajian ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu adat yang lain. Bukan kata tak mustahak, bab-bab lain mustahak, tapi inilah yang paling utama, yang setengah daripada kita sebelah mata pun tak pandang. Sehingga Allah sebut dalam Quran, ada manusia yang dia alim dunia tapi dia jahil akhirat. Bab dunia semua dia boleh. Dia mahir, dia faqih, dia pakar. Tapi dia jahil urusan agamanya. Sayang, 1000 kali sayang manusia begini. Jadi letakkan keutamaan dalam ilmu kita, di samping ilmu-ilmu bab-bab yang melibatkan urusan-urusan yang lain, utamakan 3 amal ini. Yang melibatkan Quran, melibatkan sunnah, dan amal yang kita doa amal fil yaumiyah, pada bentuk harian kita. Ini apa yang
disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin inilah yang menjadi keutamaan saya, tuan-tuan dan puan-puan, selama ini. Kita jarang duk bahas benda-benda yang gharib, benda-benda yang pelik. Kita jarang duk bahas benda-benda furu', benda-benda khilaf. Benda-benda khilaf, benda-benda hak duk berselisih faham ni, biar ahli-ahlinya sudahlah duk bahas benda-benda khilaf, bab-bab furu'. Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh, buat keluar dalil. Biar ahli dia sudah. Kita tak ada keperluan bab-bab tu. Cukup memada kita memilih satu pandangan yang terkuat. Cukup bagi kita memilih dan memegang satu pandangan yang jadi majoriti, bahkan jadi autoriti pilihan dalam negara kita. Cukup. Tak perlu nak selengkap bab-bab yang seni-seni, bab yang halus-halus dalam bab agama ni. Serah pada ahlinya. Kalau kita cuba selam masuk pun bab-bab yang halus-halus ni, tuan-tuan, bab-bab khilaf dan sebagainya, bukan bidang kita. Dan kita tak mampu memahami bila satu peringkat perbahasan itu. Karena kita tidak cukup lengkap dengan disiplin ilmu. Cuma perasaan dia yang semangat nak ambil tahu benda tu. Tapi kita tak berkemampuan pada satu ketika. Tapi ada orang yang boleh bahas bab-bab ni, yakni ahli-ahli ilmu sahaja. Nah, serahkan pada ahli dia. Kita urusan kita, bab kita. Nah, bukan semua bab kita boleh ambil kisah. Bukan semua bab kita boleh ambil berat. Nah, yang kita khawatir benda itu boleh bawa fitnah pada faham kita. Nah, cukup apa yang datang daripada yang menjadi ijma' ulama, yang jadi qaul, pandangan yang terkuat, untuk kita ambil kisah dan ambil berat dalam amalan kita. Nah, hak cabang-cabang tu jangan duk tumpu sangat. Hak duk khilaf-khilaf tu jangan duk bagi perhatian sangat. Serah pada ahli dia. Nah, ada bab dia. Inilah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut jadi keutamaan kita dalam bab ilmu agama ini. Dan inilah yang paling utama, hierarki yang paling tertinggi dalam bab menuntut ilmu atas muka bumi Allah Azza wa Jal. Yang lain fadl, kelebihan, orang kata bonus sahaja. Tapi apa yang datang daripada Quran, apa yang datang daripada sunnah ataupun hadis, inilah yang jadi keutamaan saya dan tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita menutup dua kelopak mata kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, rasa qadar ini pertemuan untuk perbahasan kitab kita, kerana kita akan langsung kepada majlis yang kedua sekarang ni, iaitulah majlis bacaan surah Yasin atas hajat seorang anak qaryah di sini, buat rakan sekerja beliau yang kini istilah kata ditidurkan di ICU Hospital Sultanah Bahiyah